أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالkhair. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama, dan pada pagi ini nak sebut sikit beberapa perkara khususnya dalam Al-Quran ni. Allah Subhanahu Wa Taala royak dalam Quran ni 3 golongan. Jadi tak lari daripada 3 golongan: orang mukmin, orang munafik dan juga orang kafir. 3 golongan ni disebut semua sekali. Orang mukmin disebut lagu mana perangai orang mukmin, sifat orang mukmin. Orang munafik disebut juga sifat orang munafik tu lagu mana. Orang kafir disebut sifat kafir tu lagu mana, sifat orang kafir. Adik-adik sekalian, mendohak paling besar yang perlu kita tahu sekali iaitu dunia hari ni. Dunia hari ni duduk dalam keadaan kita dengan orang kafir ni dia tipu sama kita. Dan kalau kita buka dan balik kepada Al-Quran, kita tak kena tipu pada musuh Islam. Sebabnya Allah Ta'ala royak habis berkenaan dengan musuh Islam ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak semua sekali. Bukan sikit dia royak, banyak perkara dia royak. Terutamanya musuh hak duduk musuh kita sejak daripada zaman Nabi sampai hari ni, iaitu Yahudi. Duduk perang lah ni lah. Yang pertama sekali kita nak ayat bahawa Yahudi ni bangsa yang paling penakut dalam muka dunia. Penakut Yahudi ni itu sebut dalam Quran. Orang munafik dengan orang Yahudi ni mempunyai sifat penakut yang serupa. La tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka Muhammad tak berani nak lawan secara depan-depan. Depan lah satu lawan satu, menakut pahit, tak berani. Illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur, kecuali di balik benteng. Benteng ni makna kata ada dinding yang mereka buat. Maka ulama tafsir kita tafsir ayat ni banyak pesing. Di antara benda yang kita nampak sekali, Yahudi ni nak berdepan dengan orang Islam seorang sama seorang, dia tak berani. Dia duk guna orang munafik zaman Nabi. Yang munafik zaman lalu ni pun ada lah. Dia duk guna Amerika kalau zaman lalu. Duk guna negara-negara lain, ya, negara-negara tu berasa turut budi dengan dia. Benda ni bukan hari ni ya. Kalau kita ngaji surah Baqarah, bila masuk ayat 40 sampai ayat 141, itu adalah orang panggil sampai ke hujung yang pertama, juzuk yang pertama, semua cerita ayat Yahudi belakang. Jadi bermula dengan ayat 40, kalau kita tengok cerita dalam Quran ni, sememangnya Allah Ta'ala cerita Yahudi. Sebab apa Tuhan cerita Yahudi? Sebab dia ada masalah pada diri dia. Dan Allah Ta'ala nak royak kita bahawa jangan jadi supaya Yahudi. Jangan jadi supaya Yahudi. Kerana Yahudi ni dia ada Taurat turun ke dia, ada Zabur turun ke dia, Injil turun ke dia. Tapi
kita nampak dia tu bersatu buat dia, tapi Allah Ta'ala kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Munafik ya Tuhan kata dia tu tahsabuhum jami'an, munafik je dia tu orang panggil bersatu molek, wa qulubuhum syatta, tapi hati dia tu pecah. Munafik ya Tuhan kata dia tu bersatu, tapi sebenar hakikat dia pecah. Sama kafir Yahudi, dalam Yahudi tu sendiri ada 2-3 puak. Ada satu mazhab Yahudi dia kata kita tak sedar kacau lawan orang Islam, kita tak benar kata. Kita duduk cara kita sudah lah. Kita jangan wak mari bada Tuhan dan wak mari laknat Tuhan kepada kita. So tu hak juruh. Hak juruh ni dia tidak duduk di negara Israel. Dia duduk negara rata. Sebab dia tahu dah bahawa pok kita ni akan dihalau daripada Israel ni, daripada negara haram Israel. Pok kita akan dihalau. Hamba tu bi. Kacau apa? Duduk tanah orang. Dia kata. Maka adalah Yahudi yang duduk di Amerika, Yahudi yang duduk di bangsa Yahudi, tapi duduk negara lain. Dia rela duduk negara lain sebab dia percaya kepada orang panggil Nabi Muhammad SAW daripada sudut bahawa dia ni akan dihambak satu hari nanti. So, yang kedua jenis bahasa lagi, jenis kerahkan. Jenis Zionis dia panggil. Zionis. Sebab tu kita nak kata Israel itu sebenarnya nama molek Israel adalah gelaran kepada Nabi, Nabi Ishak. Tapi kita pergi bubuh nama Israel itu. Kita kata hancur Israel kalau apa jangan. Kita kata hancur Zionis kira. Zionis ni hak jahat lah. Hak ni lah yang ajak semua orang Yahudi duduk di sekitar dunia ni, duduk di dunia, kita mari buat negara ni. Cara nak buat negaranya, kita kena ambil tanah orang. Dan ni tanah tok nenek kita. Padahal tu yang hambak tubik dah dia. Tu yang hambak tubik dah. Tapi tak khabar. Maka Allah Ta'ala tegur kepada orang Yahudi ni, dan tok lebar di kalangan dia. Tu yang tegur. Dia dan tok lebar di kalangan dia. Dan ayat ni Allah Ta'ala nak memperkenalkan bermula ayat 40 sampai ke belakang ni. Amba baca secara rekah. Tak ada nak tafsir ayat ni. Cuma nak suara akak gambar. Allah Ta'ala orang panggil telanjang Yahudi ni Allah Ta'ala loroh habis. Sampai kita tahu belakang dia buat apa. Allah Ta'ala cerita supaya kita ambil pengajaran sebab kita ada Quran. Kita jangan buat main-main kitab Quran. Hak Tuhan beri. Sebagaimana Yahudi tok lebar dia buat main-main dengan kitab hak ada. Memanglah punca punuhnya bangsa dan punuhnya puak mana sekalipun apabila puak tok lebar tu punuh. Tok lebar tu punuh. Tok lebar punuh lagu mana? Tok lebar tak siroyak bagi benar. Sebab apa kalau ni aku fikir? Sebab ni sebab pitih, sebab sapu. Terserah ya bagi benar. Yahudi ni kalau kita kelik, kalau kita tengok pitah lalu sejarah dia, orang musyrik Mekah, dia tak ada guru buat dia. Tak ada guru. Orang Mekah. Maka dia ikut dia tu kan. Dan dia pula kata bahawa agama kita pegang ni agama Ibrahim ni dia kata. Dia bukan tak ada agama apa dia tu. Tapi kitab tak ada. Tak ada kitab. Orang Madinah dia boleh terima Nabi Muhammad tu sebab dia pergi dengar-dengar dah ngepok Yahudi. Lagu mana Nabi akhir zaman ni. Maknanya maklumat pasal Nabi tu ada dah lepas dia. Nampak ke ni? Biar orang Madinah terima. Orang Madinah. Orang Arab Madinah pula dia berasa tak ada dah tu lebar zaman tu kecuali Yahudi. Moga kitab duk dia.
Taurat duk dia, Zabur duk dia. Jadi gapo masalah buat kita ni, kita kena royak ke Yahudi. Apa kan ni? Kena royak ke Yahudi. Apa? Oh, kita duk dia. Israel itu gelar pada Nabi Yakub. Apa sebut tadi Nabi Ishak kan? Nabi Yakub. Jadi puak-puak ni orang Arab Madinah, dia tak pergi ngaji supaya kita duduk gini dah. Dia dengar kat luar. Muka puak Yahudi, puak dia belakang ngaji, tak ada orang lain. Duk buka kitabnya. Tok Lebah dia duduk mengajar. Malah Tok Lebah dia royak dah. Nabi akhir zaman ni lagu ni. Tapi dia kata Nabi akhir zaman ni daripada kalangan dia. Dan dalam kitab dia sendiri pun Allah Ta'ala tak sebut pun Nabi akhir zaman ni mari daripada mana. Cuma Allah Ta'ala kata berdasar kepada Nabi Isa sebut. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi siapakah hari ini Yahudi duk cari rasul hak nama Ahmad? Kami tak say nama Muhammad, dia kata. Agung sungguh puan. Padahal Ahmad Muhammad tu bagi tolong. Jadi dia kenal Nabi Muhammad setara mana? Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi Muhammad ni agama Islam hak Nabi bawa sebagaimana dia kenal anak-anak dia sendiri. Makna kenal sungguh. Gigi Nabi nya, tubuh Nabi nya, tinggi rendah Nabi, rupa parah Nabi, tanda Nabi, tu riwayat belaka ke dia? Tok Lebah ni. Tu riwayat jelas. Dia orang Madinah tu duduk dengar kat luar gitu dah. Dengar kat luar dengar. Lepas tu pergi jumpa tengok kata ada Nabi Mekah kita tengok. Serupa dah dengan Yahudi royak. So lagi Yahudi katanya siapa duduk Nabi akhir zaman ni dia kata golongan beruntung, untung banyak. Tu. Yahudi duk ingat agak akhir zaman, umat Nabi akhir zaman tu dia kalangan dia lah. Dak. Sebab apa tidak? Bapa adik akak fikir, bapa tu hendak ui pada bangsa dia. Sebab Nabi-Nabi duk derek daripada awal siapa ke Nabi Isa daripada kalangan Bani Israel belaka. Nyelaweh habis dici. Kaum dia sendiri lawan. Tok Lebah dia sendiri menipu. Dan Allah Ta'ala royak ni supaya dia pertama sekali ingat Tok Lebah jangan menipu dengan agama. Kena royak baris benar. Bila kita sebut baris benar, maka baris itu daripada wahyu. Wahyu duk mana? Quran hadis. Tu wahyu nombor satu. Nak faham Quran hadis tu kita nak faham mana? Kita faham daripada sahabat Nabi yang mula-mula sekali kita ikut sahabat. Kita ikut pula orang yang lepas pada sahabat, orang panggil tabi'in. Semua nak ikut kita nak ikut siapa? Ikut ulama-ulama salaf. Imam Syafi'i pun salah, Imam Ahmad pun salah. Salah belaka tu. Mana kata kita tak pakai ulama? Kita pakai ulama. Bukan kata kita ambil Quran, ambil hadis nak tafsir sendiri. Siapa dia boleh tahu hadis tu sahih ke dhaif kalau tidak ulama. Bapa ada demo kata kita lawan ulama, demo tak pakai ulama. Tak pakai ulama demo. Pagi-pagi ni tak kata kan? Kita tak pakai ulama demo, moga ulama demo tak tahu dengan hadis Al-Quran. Kita nak pakai lagu mana? Nak main royak mipi, yak supah ke akhir mipi. Amalan khamak, amalan mujarah. Amalan khamak, amalan mujarah. Sumpah untuk lebah Yahudi. Nak royak bagai benar, takut tak boleh siapa. Alah pergi. Dia darah dia pecah perut gitu. Hamba kata sungguh. Sebab Tuhan kata berat lagi. Tuhan royak la soalan am ni, al-a'raf Tuhan kata ulaika kalkal. Orang ulama lagu ni supaya ni. In tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Mui makan pun dia jelal lidah, mu tak mui makan pun jelal lidah. Kerja dia nak makan ya semua kerja dia. Lagu mana? Nak jadi ulama hanying lagi. Bukan mau kata tu Tuhan sebut dalam Quran. Jadi dia akak puak Yahudi ni bukan sahaja dia ilmu ada, dia kaya nak pula. Tuhan wis sungguh dia. Kaya semati. Kaya ni siapa tahapnya orang Madinah tu giming dia dengan dia.
minta modal ke dia, apa dia kat minta modal ke dia, riba lalu. Padahal riba betul-betul haram dalam kitab dia sendiri peroyak. Nabi Muhammad lah orang panggil dia ni dah ni. Kitab mula-mula tu haram juga. Mana ada jenis nego tindah manusia? Tak ada. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan hartamu sama-sama dengan cara batil. Wa allallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala sebut tengah-tengah. Tapi apabila orang Arab mari tanya dia pasal ilmu agama, dia pun royak. Dia akan kata, dia mau nak lagu mana? Dia kata. Dia mau nak lagu mana? Kawan nak jawab apa tu? Kita tanya soalan, orang tanya soalan kita jawab ikut ni, nunggu kita ni. Quran hadis ni. Lepas tu adalah kalau masalah tu orang panggil usul fiqh, untuk kita buat tubik satu masalah, untuk lesah satu masalah, bila dia mau buat tubik satu masalah. Kenapa kan? Itu kaedah kita. Dia tak tanya hak jun nanya. Dia mau nak lagu mana? Nak haram boleh, nak halal boleh. Pakai dok qiyah sekar, qiyah kok tu, qiyah kok ni. Qiyah semata. Quran hadis tak saya bakar. Seleroklah. Nah. Cuba tanya, Datuk Guru, ke mana ada hari ni, kau siapa kau? Dia mau pakar hari ni, dia pakar hak mana? Pakar hak mana? Supaya ada seorang tu sedap benar mulutnya katanya. Nah, kata orang tak si sambut maulid Nabi ni bodoh lah, gapo bengong lah. Allahu Akbar. Tak ada ilmu orang lagu, tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, kita kata. Kecek lagu ni tak ada ilmu langsung. Ngaji gapo pun kita tak tahu, basic tu tak ada. Basic tak ada. Nak kata permulaan pada ilmu ni, kita ni sebagai orang ngaji, tamaah lama sebut, kita kalau nak tafsir Quran, kita kena ngaji usul tafsir. Kalau kita nak ngajar fiqh, kita kena ngaji usul fiqh. Hak sebagai orang ngajar. Sebab usul tafsir, usul fiqh, usul hadis, usul akidah ni orang panggil nunggu kita. Hak ulama buat. Usul fiqh tak ada zaman Nabi ni. Sahabat pun tak ada usul fiqh. Tapi usul fiqh ni mari Imam Syafi'i pun tulis kitab usul fiqh. Imam Hanafi pun ada kitab usul dia. Semua ulama-ulama ni orang panggil, dia ambil berdasar kepada kepahaman sahabat di atas perkataan Nabi, di atas keadaan-keadaan tertentu. Benda ni orang panggil kunci kepada semua ilmu yang ada. Nak ngaji hadis lagu mana? Duk baca kitab hadis hak dia saja, tak ada duk baca kitab hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, tak ada mengaji. Hadis Nabi beribu-ribu dalam Bukhari, tak ada baca. Alasannya tak boleh kita mengajar kitab tinggi-tinggi, tak ada yang orang. Dia buat supaya otak manusia ni bodoh, dia. Otak kita ni cekedik weh. Otak manusia. Otak ni cekedik. Tu yang buat belakang ni. Ambo adik kakak kalau guna molek otak ni boleh pergi jauh. Sebab tu Tuhan marah kita buat punah otak kita. Duk makan daun ketum gapo, makan ubat gila apa tu ni. Mun otak tak boleh mun otak. Yahudi ni cekedik. Yahudi ni. Tapi dia jadi bodoh. Kerana apa? Kerana duk nampak ke dunia. Orang hak cerdik sebenar, dia nampak akhirat. Hak tu hak cerdik sebenar. Nabi kata umat aku hak paling cerdik, umat hak ingat banyak ingat pada mati. Cerdiknya nilai Nabi, hak ingat pada mati. Allahu Akbar. Lah ramainya orang tak cerdik hari ni. Last sekali yang nak sebutnya, pagi-pagi tak boleh ngaji banyak-banyak, ngaji sikit-sikit lah. Tujuan Allah Ta'ala royak ni nak royak bui Yahudi tu, orang Madinah duk tanya. Orang Madinah terima Islam. Wak mari Nabi Muhammad maka Madinah. Yahudi hak duk Madinah lawan Nabi pula. Tak lawan bakpo, moga selama ni dia tak lebah. Dia tak lebah. Orang duk akak dia, duk sanjung dia, tak lebah. Mari Nabi Muhammad ni, Nabi. Tiba-tiba kita nak ikut Muhammad. Muhammad pula bukan puak kita, bukan bangsa kita.
Kita ni nahnu abnaullah, kita ni puak-puak Tuhan saya belaka. Wa ahibba'u, Tuhan saya belaka kita, puak kita. Nabi-nabi ramai di kalangan kita. Nak ikut Muhammad ni orang Arab. Padahal dia pun tahu jalur Nabi Muhammad ni siapa ke Nabi Ismail. Ismail tu anak Nabi Ibrahim. Hak ni pula mari ke Ishak, mari ke bawah ni serupa kalau pergi jujuk mari pada Nabi Ibrahim belaka. Oleh kerana aku ni Yahudi Mu'arab. Oh memang sifat kebangsaan memang kuat ada pada Yahudi. Bangsa dia salah kepada kata betul. Apa kita jangan buat lagu ni dah. Apa kita nak kata bangsa Melayu dia nampak bangsa Melayu tak nampak Islam. Punahlah kita. Pakai dengan baju Melayu muka hidup gitu. Bayar subuh dah. Terus hidup Melayu gapo dia tak tahu. Pakai pula ngok gitu. Mau tanjuk ngok gapo dak ni? Ngok baju Melayu. Kita Melayu. Bangga dengan Melayu tu. Hak banyak duk leguk Melayu. Banyak terdarah dah ketung Melayu. Banyak hak duk mengedapi bobak gila ni Melayu. Banyak hak duk mengandung kat tepi jalan Melayu. Banyak hak duk motor pergi mari Melayu. Bangga dengan Melayu buat gapo? Islam ni mari di tanah Arab, Islam ni membuatkan Arab tu boleh tawai dunia. Rom dan Parsi tak tergambar benda ni. Nak tergambar apa? Duk pera kambing, jalan pun kaki ayam. Pasal nak umah sini, pasal nak umah situ. Tapi puak ni boleh kalah ke Rom, Parsi hak ada tamadun orang panggil. Hak ada budaya, ada kemajuan sejak daripada dulu. Runtuh habis Rom dan Parsi. Dia tahu kau orang Arab hak kata Badui. Tak nampak lagi sini. Sebab apa? Sebab Islam. Nahnu qaumi. Kita dulu tak ada orang nak pandai kita. Azzallahu bil Islam. Mari Islam. Allah Islam memuliakan kita. Tapi kalau kita tinggal Islam, Allah Ta'ala hina kita. Mana kata kalau Melayu kita ni juga tinggal Islam, tak ngaji agama, buat main-main agama, punah. Bangsa yastabdil qauman ghairakum. Dia kata, aku akan ganti ke kau lain, merintahmu hak lebih molek lagi padamu. Duk nampak lagu tu? Aku nampak ke tak? Mungkin aku kalau hak pergi luar yang nampak. Kita pergi Jepun ke? Jepun ni budak kecil, umur ni tahu 7 tahun. Dia ajar dah servis makanan, orang panggil atas makanan gapo sekolah dia tu. Tak payah orang tua pergi bubuh dah. Tak payah orang tua bersih. Tak payah orang tua pergi latar, tak payah. Buat dia sendiri, bersih pula tu. Jepun. Jangan ayat pun. Umur kita ni tua dah. Jambai pun cemar. Bukan sini tempat lain. Apa tak biasa sama Jambai sini ni? Pada kata suhu Islam gini negara Arab berat lagi yang kecing tepi jalan apa dia tu. Yang kecing tepi jalan tu pergi Mesir, Yaman pun lebih kurang kan. Tapi benda ni kita tak nampak pada budaya luar. Lah tu Datuk Sakhardawi kata kalau puak-puak Jepun, puak-puak mana ni pakat terima Islam belaka, dia lebih amat Islam molek lagi pada kita kalau dia terima. Sebab apa? Sebab fitrah semula jadi hak Islam duk royak tu ada dah dalam jiwa dia. Puak kita duk balas sama sendiri. Akhirnya 7 golongan Yahudi tu sebut. Nak tahu 7 ni kena panggil semula lah weh. Golongan pertama, golongan Tok Lebar, zaman Yahudi hidup pada zaman Nabi. Golongan kedua, golongan Yahudi hak dulu. Hak dulu sebelum pada Nabi. Lepas tu ulama Yahudi, orang jahil di kalangan Yahudi, orang nego di kalangan Yahudi, anak puak-puak Tok Lebar. Hak nombor 7-nya kesimpulan tu buat. Tu semua 7 golongan tu ada ayat 40 sampai 62. Golongan pertama 63 sampai 74. Golongan kedua 75 sampai 85. Golongan ketiga ayat 80 ni. Golongan keempat 87 88. Golongan kelima 89 hingga 91. Golongan keenam, golongan ketujuhnya 92 sampai 93. Cukup lengkap. Mana kata gapo hak Yahudi pegang, gapo hak Yahudi faham, khianat Yahudi semua habiliti. Kalau kita ngaji surah Baqarah ayat 40 sampai 181. Amo biasa buat daurah. Daurah siapa Yahudi ni amo biasa buat. Tak ada lama sehari. Ya pagi sampai pasar. Anak ngaji boleh
Semelih serati lah kita mari. Boleh nak ngaji kat ni. Ya pagi pagelak nak kenal menata mana Yahudi. Baik, itu kita kenal dah sikit sebanyak. Kita nak tutup dah. Lebih kurang sikit lagi 5 minit. Lihat aku. Hak terjadi di Palestin hari ni. Berapa lama dah kita dengar Palestin ni duduk perang dengan Israel. Ya pada mula Yasir Arafat mula. Yasir Arafat kenal dia ni. Yasir Arafat pemimpin dia buat perjanjian tu, tu pemimpin bahagian sosialis Arab lah kita panggil. Mari Hamas, Harakatul Muqawamah, Hamas. Orang Islam sendiri pun ada tak setuju dengan Hamas. Tapi kita nak tanya orang tak setuju. Kalau demo tak agak ke Hamas, nak agak ke siapa lagi? Cuba fikir. Ada fatwa kata kena tubik dulu kata. Fatwa mari dari mana? Dia kata fatwa Syekh Albani. Syekh Albani fatwa tak boleh perang, kena tubik dulu. Masa tu Syekh Albani pergi tengok sendiri apa berlaku di Palestin. Dia terlibat sendiri. Dia duduk kelih ramanya, maknanya Islam tak ada persedia pada ketika tu. Hak tu yang fatwa lagu tu. Tapi tengok surat yang dikeluarkan oleh Markaz Imam Albani 2-3 hari lepas. Orang panggil menyokong 100% tindakan Hamas. Hak duduk tempat kita ni bahasa jenis sunnah lebih pada Albani payah. Dah. Dia kubai paksa sejarah tak saya baca. Sunnah tu molek dah. Tapi tak saya baca sejarah. Payah juga. Sebab apa tak saya baik dengan Hamas ni? Sebab apa demo tak saya awak panggil sangka baik kepada Hamas? Oh, dia kata Hamas duk baik dengan Iran. Dia kata betul, Hamas baik dengan Iran. Tapi kita nak tanya demo 30 tahun Iran duk baik dengan Hamas ni. Kita nak tanya juga berapa butir sejid Syiah ada di Palestin. Cuba mari. Kalau ada, tak ada. Tak ada sebutir pun sejid Syiah di Palestin. Makna kata hak paling pandai dan paling kenal sekali Syiah dan pandai bersaing dengan Syiah Iran ni adalah Hamas. Sebab hak lain saing dengan puak dia ni habis masuk dalam baku dia belakang. Paling kurang tak masuk baku jelas-jelas pun mikir cara dia. Orang panggil kagum berasa hebat dengan revolusi Iran yang dibuat oleh Khomeini. Puak dia nak setara tu tak apa dah. Tak jadi dia pun berasa hebat dengan pemimpin dia tu tak apa dah. Sama berselerok juga. Orang Arab sendiri pun. Almarhum Dr. Yusuf Qaradawi, Allahumma ghfirlah, dia tubik daripada situ. Dr. Ismail Tufiq kita siapa surat ke dia dulu. Surat. Ni dia cerita kamu. Surat Majma' Taqrib Baina Syiah wal Sunnah. Nak mendekatkan di antara Syiah dengan Sunnah ni ada satu kumpulan besar, satu pertubuhan kita panggil dia ni. Ada di Iran lah, duk mesyuarat sama tapi tak selesai masalah juga. Almarhum Dr. Qaradawi duduk situ lama. Bila siapa surat pada abi kita, Dr. Ismail. Masa tu Dr. Qaradawi hidup lagi. Dia tanya sepatah. Tanya Dr. Qaradawi, lagu mana ni surat ni, aku nak pergi duduk sana lagu mana. Dr. Yusuf Qaradawi ni dia bahasa dengan syekh kita ni, dia bahasa wahai anakku, dia panggil. Dia bahasa anak muka dia tua kan. Sebab tu syekh kita kata kalau dia duduk dengan Dr. Qaradawi ni dia bahasa muda semua. Sebab anak lagu. Nah, dia kata wahai anakku, mu tak sagi lain, mu duduk sini. Aku ni dia kata separuh umur aku duduk dalam itu dan separuh umur aku ditipu oleh Syiah. Mu tak sah duduk. Sebab puak-puak dia ni atas meja dah bincang lagu ni, belakang meja ni dia kutuk kita.
Datuk Qardawi kata, mana boleh kita terima seorang yang mencerca mak-mak kita, ibu-ibu kita. Mana kita boleh orang terima orang yang mencerca sahabat Nabi dan mengkafirkan sahabat Nabi, dan kita nak letak dia sebagai mazhab. Mustahil kita boleh terima dia. Itu ya selamat Datuk Ismail tak duduk situ. Kalau duduk agak, dia pandai apa ni? Dia pandai sungguh. Ambo cerita ni mungkin bahaya sikit tadi, tapi tak apalah, habis pakat dengar. Sebab kita yakin kata nyawa kita duk tangan Tuhan. Kok mana pun kita yakin doa kita. Sungguh, doa ambonya nak mati mari kita. Balik tak mati lagi sering berjadi. Dah, bila nak mati ikut dia. Tapi jangan mati lagi lalu ni. Doa lah. Biar mati ke dia sikit, biar dia kakak mati dululah. Lama-lama dah buat berapa hidup lama-lama dia. Kau masuk surga lah pok kita. Jadi aku bakal mikir. Dan Hamas ni tak ada orang support dia. Dia pergi di Iran, dia tak semaya belakang, dia tak batu tengah. Dia semaya support dia, dia tak tahu. Iran nak pitih, mari pitih mari. Tapi mu nak duduk negara aku, minta maaf. Mak mari senjata, mak mari apa? Apa nak cerita? Iran minta dengan Hamas nak buat hospital di Gaza. Aku nak buat hospital tercanggih sekali. Doktor aku, engineer aku, pekerja aku, mu sedia kapung, sedia tanah apa aku nak mari buat. Hamas kata, tak payah, mu pitih lah. Sebab doktor aku ada, engineer aku ada, rata-rata duk mengaji dia kata. Rakyat aku ramai mana tak boleh kerja, bodoh buat bina yang besar tu, rakyat aku ramai mana tak boleh kerja. Buat mari biti sudah. Pakai hari ni tak bui. Iran, pakai hari ni. Nak mana kata dia tu nak benda sebenarnya. Ya nak benda dia nak buat kucah, muka dia ni bukan Islam hak sebenar. Nak Islam lagu mana? Mencerca sahabat dah. Dia nak buat kucah. Dia tak boleh masuk rupa ni, dia masuk rupa ni, dia masuk rupa ni. Begitulah. Dan nak ingat adik kakak bahawa tempat kita ni, 3 wilayah ni, kita kena pertahan oleh ni, sunnah kita. Sebab ini target puak-puak nak munah Islam, nak menjadikan 3 wilayah ni pusat sebaran Syiah Asia Tenggara. Itu dalam plan dia. Dia kena jaga benda ni, kena jaga. Itulah yang Syekh kita dah buat kerja, dah buat universiti, dah buka sekolah, dah buat batu, dah buat apa ni, dah buat apa ni, banyak kali. Hamba sebut gini ni bukan kita nak cari balah dengan siapa-siapa dah. Tapi adik kakak, kalau sahabat Nabi mula rela dia habis kena luka untuk Islam. Dakwah Islam ni tak ada hamba comel, duk apa kita, duk jamu makan semua, tak ada. Dia mestilah duk susah. Kena sekap, kena hina, kena buat nyanyi. Itu benda lumrah. Sebab tu mulai ibadah hari ni kita kena doa semua ke Palestin. Kita nak pergi tak mampu. Dan sebagai orang yang mari untuk beri derma pada Palestin, dan kita tengok orang tu molek siapa semua derma dia, kita beri. Bagaimana radio Ta'awun sehari 2 ni dia duk lacar derma Palestin nak pergi atas. Beri. Dan hamba boleh kata wajib kena beri hari ni. Walaupun sikit sore. 20 kok seorang wajib kena bui. Tak ada alasan kata tak bui. Tak ada. Ni harta berjuta, derma 20 kok. Mana masuk surga? Surga mana tak tahu. Mudah-mudahan Tuhan berkati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi